guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. Wow, sudah lama kita tidak mendengar sidang media daripada YB Rafizi Ramli, sahabat-sahabat semua, yang dikatakan oleh lebay-lebay, oleh walan-walantit ya, Rafizi hilang dari radar. Hari ini Rafizi mengadakan sidang media berkaitan dengan KDNK negara dan juga indeks harga pengguna. Jadi ini adalah satu yang amat menarik untuk kita dengar bersama. Jadi saya mau kita mendengar apakah yang disampaikan oleh YB Rafizi Ramli ya sebagai Menteri Ekonomi ya dalam Kerajaan Perpaduan Malaysia Madani ini, sahabat-sahabat semua. Jadi tanpa membuang masa, saya ingin bersama-sama dengan sahabat-sahabat ya untuk mendengar sendiri ya, apakah yang dinyatakan oleh YB Rafizi Ramli. Okey. Masjid lebih kurang 3 minit daripada sini ke orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada rakan media. Saya akan sampaikan 2 komunikasi media pada hari ini. Pertama ialah berkenaan penstrukturan ekonomi sebagai sebahagian daripada usaha kita meneruskan momentum ekonomi yang mampan berikutan daripada pengumuman pertumbuhan ekonomi negara bagi suku yang pertama, dan yang kedua ialah permohonan yang terbuka kepada beberapa jawatan-jawatan tertinggi di dalam agensi-agensi di bawah Kementerian Ekonomi. Kenyataan media akan diedarkan oleh pejabat saya. Jadi saya mulakan dengan kenyataan yang pertama, iaitu mengenai penstrukturan ekonomi. Kementerian Ekonomi menyambut baik pertumbuhan ekonomi negara bagi suku pertama 2023 yang mencatatkan pertumbuhan 5.6% berbanding suku yang sama tahun lalu. Pencapaian ini lebih baik berbanding ramalan penganalisis ekonomi yang sebelum ini meletakkan pertumbuhan sekitar 4.9% bagi suku tersebut. Sementara pertumbuhan ini melebihi jangkaan umum, saya sedia maklum bahawa negara masih berdepan dengan cabaran-cabaran ekonomi global yang akan terus mempengaruhi permintaan terutamanya kepada ekspor Malaysia dalam suku-suku yang akan datang. Mengambil kira cabaran-cabaran ini, kerajaan dan negara perlu mengambil peluang dari momentum pertumbuhan ekonomi yang berdaya tahan ini untuk meneruskan fokus kita menstrukturkan ekonomi, supaya itu akan dapat mengurangkan keterdedahan Malaysia ataupun the vulnerability, our vulnerability to global headwinds kepada cabaran ekonomi Malaysia di masa hadapan. Beberapa langkah penstrukturan ekonomi yang telah berjalan dan akan dipercepatkan adalah contohnya penstrukturan sektor tenaga untuk mengalih campuran tenaga elektrik ataupun energy mix kepada tenaga boleh baru. Kami telah menumpukan kepada perkara ini sejak beberapa bulan yang lalu. Beberapa keputusan besar telah dibuat dan akan ada beberapa keputusan baru. Kerajaan telah mengumumkan beberapa dasar baru bulan ini, termasuklah membenarkan ekspor tenaga boleh baru merentas sempadan yang kita jangka akan mempercepatkan kemajuan dan juga pelaburan dalam bidang ini. Dan juga peruntukan awal sebanyak 50 juta ringgit telah diumumkan untuk mempercepatkan pemasangan solar di bangunan-bangunan kerajaan, dan ini akan ditambah di masa-masa akan datang. Pengumuman yang seterusnya yang insya-Allah akan dibuat dalam masa terdekat adalah langkah-langkah kerajaan mempermudahkan dan menyebarluaskan penggunaan solar di kediaman domestik pula untuk menggalakkan lebih banyak isi rumah mempunyai kemudahan solar.
kita akan fokus melalui peruntukan untuk pemasangan solar di bangunan-bangunan kerajaan, tetapi potensi solar yang lebih besar sebenarnya ialah di kediaman-kediaman domestik. Sebab itu, kementerian saya dan agensi-agensi yang terbabit berhubung dengan kawal selia elektrik dan solar sekarang ini sedang memuktamadkan beberapa langkah baru seperti mana yang kita telah tumpukan di dalam industri solar. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mempercepatkan pelaburan dan pemasangan kemudahan solar. Perkara yang sama juga kita akan lakukan untuk kemudahan pemasangan solar di kediaman domestik. Ini bertepatan dengan keputusan kerajaan untuk mensasarkan subsidi elektrik agar subsidi elektrik dikekalkan kepada kumpulan B40 dan dan M40, sementara kumpulan pengguna kediaman dari kumpulan T20 yang menggunakan elektrik pada kadar yang tinggi akan mula membayar pada tarif yang lebih hampir dengan harga pasaran. Perkara ini juga telah diumumkan awal minggu ini oleh Perdana Menteri selepas mesyuarat tindakan ekonomi negara. Cuma dasar-dasar susulan itu akan diumumkan dalam masa terdekat kerana kita juga ingin menggalakkan melalui pelarasan semula tarif elektrik kepada kediaman berpendapatan tinggi yang menggunakan elektrik pada kadar yang lebih tinggi, sementara kita tahu bahawa sebahagian daripada dasar pensasaran semula subsidi itu ialah supaya mereka mula membayar pada tarif yang sebenar. Kita juga nak bantu untuk mempermudahkan dan mempercepatkan kumpulan ini terutamanya untuk mula memasang solar di kediaman mereka. Jadi sahabat-sahabat semua, sebelum saya teruskan, ini adalah satu berita baik buat rakyat di luar sana, khususnya ya golongan B40 yang tidak mempunyai keupayaan ya untuk membayar ya. Dikatakan oleh YB Rafizi Ramli ya bahawa subsidi untuk B40 itu akan diteruskan dan diberikan kepada mereka yang layak untuk menerimanya. Itu antara intipati pada poin yang baru saja ya disampaikan oleh YB Rafizi Ramli, sahabat semua. So ini memang satu keputusan yang tepat yang dibuat oleh kerajaan hari ini. Pendekatan bersepadu ini iaitu dengan memudahkan dan menggalakkan pemasangan solar kepada kumpulan isi rumah yang mampu dijangka akan membantu mengimbangi kesan kenaikan tarif kepada isi rumah berpendapatan tinggi yang setakat ini berdasarkan statistik penggunaan elektrik isi rumah, jumlah isi rumah berpendapatan tinggi yang menggunakan elektrik pada kadar yang tinggi ini dianggarkan sekitar 10% daripada majoriti isi rumah di Malaysia. So we want to approach the policies in concerted manners, which is while we stay on course with the retargeting of subsidy, we also want to facilitate to make sure that the cost effect will be balanced in the long run with the switch to renewable energy in the domestic sector. Jadi ini akan menjadikan pendekatan kerajaan bersepadu. Kita ada tumpuan khusus untuk mempercepatkan dengan industri. Kita juga ada tumpuan khusus dengan peruntukan untuk mempercepatkan di sektor awam, dan yang seterusnya ialah untuk mempercepatkan dan mempermudahkan di sektor kediaman domestik juga. Perkara kedua, penstrukturan yang telah pun bermula dan sedang dalam pelaksanaan ialah peralihan dasar sosioekonomi kerajaan dari pendekatan yang berasaskan pendapatan.
Sebelum ini setiap kali kita berbincang mengenai bantuan mengenai klasifikasi ekonomi, kita tertumpu kepada klasifikasi B40, M40 dan T20. Sebelum ini memang ada banyak perbincangan mengenai pendekatan ini kerana dia tidak menggambarkan sepenuhnya dari segi perbandingan kemampuan dari satu isi rumah ke satu isi rumah, kerana ada banyak variable lain selain daripada pendapatan semata-mata. Variable itu termasuklah berapa tanggungan anak, lokasi dan sebagainya. Sebab itu kita akan beralih secara berfasa supaya dasar-dasar ekonomi dan sosioekonomi yang kita pertimbangkan dari Kementerian Ekonomi dan diperbincangkan dengan agensi-agensi dan kementerian lain akan beralih daripada pendekatan yang berasaskan pendapatan B40, M40 dan T20 ini kepada pendekatan berasaskan pendapatan boleh belanja isi rumah bersih ataupun households net disposable income. Sebelum ini kita ada beberapa kekangan, kerajaan ada beberapa kekangan kerana pengkalan data dan sebagainya itu lebih tertumpu kepada yang bersifat pendapatan semata-mata. Tapi minggu ini kerajaan telah mengumumkan penubuhan pengkalan data utama ataupun padu yang akan memberi tumpuan khusus untuk membina maklumat sehingga ke peringkat pendapatan boleh belanja bersih setiap isi rumah. And once we get to that level, then we will have a clearer picture about the net disposable incomes comparability for households, and that will allow us to refine any government programs and retarget subsidies accordingly. Sementara itu, mengambil kira pertumbuhan ekonomi dalam suku pertama, kita mahu meneruskan momentum itu dan sementara sektor-sektor dan industri akan terus, saya berharap akan terus kekal berdaya saing seperti sekarang. Di pihak kerajaan, Kementerian Ekonomi akan menyelaraskan dengan kementerian-kementerian dan agensi-agensi agar kerajaan akan mempercepatkan pelaksanaan projek-projek kecil mesra rakyat di seluruh negara sebagai sebahagian daripada usaha kita untuk membantu pertumbuhan ekonomi negara. Sementara projek-projek baru yang diluluskan di dalam Belanjawan 2023 mula dilaksanakan. Kita sedia maklum bahawa proses kelulusan belanjawan tahun ini agak lambat berbanding dengan tahun-tahun lepas, maka proses pelaksanaan projek, terutamanya projek-projek baru, dia ada sedikit terkesan lah kerana selalunya belanjawan diluluskan dalam bulan November tahun sebelum itu. Dia ambil masa beberapa bulan untuk melalui proses perolehan dan sebagainya. Jadi pelaksanaan projek itu akan berlaku di awal tahun. Tahun ini belanjawan diluluskan dalam tahun 2023. Maksudnya kita ada masa yang lebih pendek untuk melaksanakan projek-projek baru. Projek-projek sambungan itu akan berterusan seperti biasa. Tetapi satu langkah yang kita akan ambil untuk memastikan bahawa perbelanjaan kerajaan akan berterusan dan mengimbangi jangka masa ini ialah untuk kita beri tumpuan juga kepada projek-projek kecil di seluruh negara yang proses perolehan dan kelulusannya itu boleh dipercepatkan dan dipermudahkan. Jadi this will balance in terms of government spending, dan itu harapan kita supaya dengan seiringan dengan daya tahan industri swasta, sektor awam juga, kita akan mainkan peranan sebaik mungkin supaya dengan tumpuan bersama dari segi perbelanjaan oleh sektor swasta dan juga sektor awam, ini akan dapat
menyediakan negara dengan lebih baik berhadapan dengan cabaran-cabaran ekonomi global supaya kita boleh meneruskan momentum pertumbuhan yang ada sekarang dalam suku-suku tahun yang akan datang. Alright guys, so terbaik ya pencerahan daripada YB Rafizi Ramli sebentar tadi. Dan apa yang saya dapat lihat adalah pada awal Rafizi mengatakan pertumbuhan pertumbuhan ekonomi negara dijangkakan hanya sekadar 4% begitu oleh penganalisis ekonomi di luar sana. Tetapi yang lebih mengejutkan adalah keputusan terkini dalam masa mereka mengambil alih pentadbiran dalam masa 5 ke 6 bulan ini. Dia sudah menunjukkan tanda-tanda positif sehingga mencapai lebih daripada apa yang dinyatakan oleh pihak-pihak penganalisis ekonomi kononnya di luar sana. Pencapaiannya sehingga 5% begitu. 5 poin berapa saya pun tidak ingat tadi yang dikatakan. Ini adalah satu signal positif. Ini adalah pentadbiran yang sehat sahabat semua. Kerana kita tahu kalau ekonomi kita berkembang, maksudnya ekonomi rakyat juga akan turut berkembang. Dan siapa yang mendapat manfaat dalam isu ini adalah rakyat di luar sana, kita semua, sahabat-sahabat semua. Jadi inilah yang kita kehendaki apabila mereka melakukan kerja tanggungjawab mereka untuk mengurus tadbir dengan cara yang begitu bernas, begitu bijak sekali. Kita sebagai rakyat mendapat manfaat yang terbaik daripada hasil pentadbiran yang cekap, hasil pentadbiran yang bersih, amanah dan sebagainya, sahabat-sahabat semua. Jadi hari ini kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Kerajaan Perpaduan Malaysia Madani, khususnya seperti mana apa yang dinyatakan oleh YB Rafizi Ramli yang mengutamakan agenda rakyat, utamakan pendapatan rakyat supaya meningkat. Dan juga saya percaya apabila pendapatan negara juga meningkat, khususnya rakyat, pendapatan negara juga akan terkesan, bukan kesan negatif tapi kesan positif di situ, sahabat-sahabat semua. Terbaik daripada YB Rafizi Ramli sebagai Menteri Ekonomi, dan kita harapkan mereka dapat melakukan lagi yang terbaik untuk masa-masa yang akan datang ini. Alright, sampai di sini saja sahabat semua sidang media dan juga kenyataan Rafizi Ramli berkaitan dengan KDNK negara dan juga indeks harga pengguna. Jadi ini adalah satu sidang media, saya rasa satu yang terbaik untuk rakyat dengar di luar sana. Jadi sekiranya sahabat-sahabat semua di luar sana ingin memberikan sebarang komen, Anda boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhema. Jangan menjadi seperti orang melontit apabila memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah melampau. Apa yang mereka fikir hanya agenda politik, hanya agenda pribadi, bukannya agenda rakyat. Terima kasih sahabat semua. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa, peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Dapat Channel. Kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian, bye-bye.